Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Najib Razak mengaku. Inilah pengakuan dia yang paling mengejutkan. Kerana Najib Razak tidak ada jalan lagi. Najib Razak memang dah tertutup jalan. Najib Razak memang betul-betul tidak dapat buat apa-apa lagi. Najib Razak memang bolehlah dikatakan memang dah semua pintu sekarang semakin terkunci rapat. Najib Razak akhirnya mengakui pengakuan yang amat mengejutkan. Ini pengakuan Najib Razak. Telah diterbitkan di media arus perdana. Yang ini saya ambil daripada Sinar Harian. Najib Razak mengakui 18 Ogos 2022 pukul 9.56 malam diterbitkan laporan ini. Najib Razak berkata, "Saya benar-benar terdesak." Rupa-rupanya Najib Razak memang mengakui bahawa dia sangat-sangat terdesak. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui dia tidak lagi berasa malu, tidak lagi berasa malu untuk menyatakan bahawa dirinya kini memang telah benar-benar terdesak. Berikutan tidak dapat mempertahankan diri dengan adil selepas permintaan peguam belanya, iaitu Hisham T. Pokteh untuk mengecualikan diri, ditolak Mahkamah Persekutuan. Kata Najib Razak, "Saya tidak malu untuk menyatakan saya terdesak." Kesian juga. Bila dah tak ada jalan, memang orang terdesak lah. Katanya, "Saya kini dalam situasi di mana hak untuk mendapatkan peguam dan perbicaraan yang adil cuma ilusi." Salah siapa Datuk Seri Najib? Salah siapa? Siapa suruh pergi tukar? Ini kerana saya membuat keputusan yang difikirkan adalah untuk kepentingan terbaik pada masa itu, katanya dalam catatan di laman Facebook pada Khamis. Sepatutnya Datuk Seri Najib Tun Razak sudah tahu konsekuensi ini. Dan saya yakin Datuk Seri Najib Tun Razak cukup bijak untuk menilai risiko-risiko yang bakal berlaku. Dan peguam-peguam Najib Razak pun sepatutnya menolak atau menerima, mereka perlu fikir panjang dulu. Itulah yang dinyatakan oleh Badan Peguam Negara Malaysia yang melalui daripada presidennya sendiri, Karen Chia kalau tidak silap nama itu. Dia kata peguam-peguam itu sepatutnya memikirkan sebelum menerima. Kalau memang mau terima, bersiap sedia. Jangan tiba-tiba tarik dirilah. Sebab itu dia kata sepatutnya peguam itu sepatutnya dia kata perlu diambil tindakan tata tertib. Kerana itu merisikokan nama baik kehakiman dan perundangan negara Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ternyata Datuk Seri Najib Tun Razak memang amat tertekan sekarang. Najib menjelaskan bukan niatnya untuk menangguhkan proses mahkamah. Jadi niatnya apa? Bukan niat saya untuk melengah-lengahkan proses mahkamah, katanya. Tetapi kerana permohonan peguam diraja dari United Kingdom, Jonathan James Laidlaw, akhirnya ditolak kurang dari sebulan sebelum tarikh yang dijadwalkan. Justeru keperluan untuk penglibatan peguam baru muncul secara tiba-tiba. Mana-mana pasukan baru yang membawa idea baru memerlukan masa, katanya. Menurut Najib, penemuan keterangan yang berkaitan dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memerlukan peguam baru untuk tampil meneliti secara bebas dakwaan itu dan mengemukakan di hadapan mahkamah tersebut dalam keadaan yang paling tidak berat sebelah. Malangnya, katanya, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Laidlaw untuk menjadi peguam saya. Dengan penolakan Mahkamah Tinggi dan rayuan ini telah ditetapkan, saya tidak boleh menghadapi risiko penolakan Laidlaw dikekalkan semasa rayuan, menyebabkan saya tiada peguam tambahan yang pada masa ini adalah penting untuk berhujah secara bebas mengenai isu berkaitan Hakim Nazlan, katanya. Jelas Najib lagi, Datuk Muhammad Zaid Ibrahim yang pernah menghubungi dirinya satu masa dahulu berkata,
Beliau boleh membawa masuk kepakaran undang-undang dari India melalui rakan kongsinya dari Singapura, yaitu Nirul Pillai. Saya kemudiannya diperkenalkan pada dua peguam kanan dari India yang pada mulanya menarik perhatian saya dengan ide mereka. Akhirnya mereka melakukan kerja belakang tabir manakala firma Zaid memulakan proses mahkamah. Zaid dan pasukannya datang dengan syarat. Pengambilan mereka mesti tertakluk firmanya diletakkan sebagai peguam cara dalam rekod dan peguam tempatan yang baru akan menyertai jelasnya. Itulah yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Najib Razak mengaku. Inilah pengakuan dia yang paling mengejutkan. Kerana Najib Razak tidak ada jalan lagi. Najib Razak memang dah tertutup jalan. Najib Razak memang betul-betul tidak dapat buat apa-apa lagi. Najib Razak memang bolehlah dikatakan memang dah semua pintu sekarang semakin terkunci rapat. Najib Razak akhirnya mengakui pengakuan yang amat mengejutkan. Ini pengakuan Najib Razak. Telah diterbitkan di media arus perdana. Yang ini saya ambil daripada Sinar Harian. Najib Razak mengakui. 18 Ogos 2022 pukul 9.56 malam diterbitkan laporan ini. Najib Razak berkata, "Saya benar-benar terdesak." Rupa-rupanya Najib Razak memang mengakui bahawa dia sangat-sangat terdesak. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui dia tidak lagi berasa malu, tidak lagi berasa malu untuk menyatakan bahawa dirinya kini memang telah benar-benar terdesak. Berikutan tidak dapat mempertahankan diri dengan adil selepas permintaan peguam belanya, iaitu Hisham T. Pokteh untuk mengecualikan diri, ditolak Mahkamah Persekutuan. Kata Najib Razak, "Saya tidak malu untuk menyatakan saya terdesak." Kesian juga. Bila dah tak ada jalan, memang orang terdesak lah. Katanya, "Saya kini dalam situasi di mana hak untuk mendapatkan peguam dan perbicaraan yang adil cuma ilusi. Salah siapa, Datuk Seri Najib? Salah siapa? Siapa suruh pergi tukar?" Ini kerana saya membuat keputusan yang difikirkan adalah untuk kepentingan terbaik pada masa itu, katanya dalam catatan di laman Facebook pada Khamis. Sepatutnya Datuk Seri Najib Tun Razak sudah tahu konsekuensi ini. Dan saya yakin Datuk Seri Najib Tun Razak cukup bijak untuk menilai risiko-risiko yang bakal berlaku. Dan peguam-peguam Najib Razak pun sepatutnya menolak atau menerima, mereka perlu fikir panjang dulu. Itulah yang dinyatakan oleh Badan Peguam Negara Malaysia yang melalui daripada presidennya sendiri, Karen Chia, kalau tidak silap nama itu. Dia kata peguam-peguam itu sepatutnya memikirkan sebelum menerima. Kalau memang mau terima, bersiap sedia. Jangan tiba-tiba tarik dirilah. Sebab itu dia kata sepatutnya peguam itu sepatutnya dia kata perlu diambil tindakan tata tertib. Kerana itu merisikokan nama baik kehakiman dan perundangan negara Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ternyata Datuk Seri Najib Tun Razak memang amat tertekan sekarang. Najib menjelaskan bukan niatnya untuk menangguhkan proses mahkamah. Jadi niatnya apa? "Bukan niat saya untuk melengah-lengahkan proses mahkamah," katanya. "Tetapi kerana permohonan peguam diraja dari United Kingdom, Jonathan James Laidlaw, akhirnya ditolak kurang dari sebulan sebelum tarikh yang dijadwalkan. Justeru keperluan untuk penglibatan peguam baru muncul secara tiba-tiba. Mana-mana pasukan baru yang membawa ide baru memerlukan masa," katanya. Menurut Najib, penemuan keterangan yang berkaitan dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali
memerlukan peguam baru untuk tampil meneliti secara bebas dakwaan itu dan mengemukakan di hadapan mahkamah tersebut dalam keadaan yang paling tidak berat sebelah. Malangnya katanya Mahkamah Tinggi menolak permohonan Laidlaw untuk menjadi peguam saya. Dengan penolakan Mahkamah Tinggi dan rayuan ini telah ditetapkan, saya tidak boleh menghadapi risiko penolakan Laidlaw dikekalkan semasa rayuan, menyebabkan saya tiada peguam tambahan yang pada masa ini adalah penting untuk berhujah secara bebas mengenai isu berkaitan Hakim Nazlan, katanya. Jelas Najib lagi, Datuk Muhammad Zaid Ibrahim yang pernah menghubungi dirinya satu masa dahulu berkata, beliau boleh membawa masuk kepakaran undang-undang dari India melalui rakan kongsinya dari Singapura, yaitu Niru Pillai. Saya kemudiannya diperkenalkan pada dua peguam kanan dari India yang pada mulanya menarik perhatian saya dengan ide mereka. Akhirnya mereka melakukan kerja belakang tabir manakala firma Zaid memulakan proses mahkamah. Zaid dan pasukannya datang dengan syarat. Pengambilan mereka mesti tertakluk firmanya diletakkan sebagai peguam cara dalam rekod dan peguam tempatan yang baru akan menyertai jelasnya. Itulah yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.